So, hari ini saya akan tunjukkan bagaimana pengenalan introduction to Excel. Bagaimana nak buka Excel? Kita pergi dekat Start, cari di kumpulan E, Excel 2016. You klik dekat sini. So, dia akan muncul seperti Word juga. Dia akan tanya kita nak pilih template yang mana, adakah season photo dan sebagainya. Ada pelbagai template di sini. Kita boleh juga search template secara online melalui internet, ataupun kita mengguna yang biasa, iaitu blank workbook. Okey, di samping itu kat sini dia ada juga welcome to Excel formula tutorial. Yang ini dia akan macam panduan guide kita terhadap Excel dan juga tutorial mengenai formula. Yang ini untuk beyond pie chart dan tutorial. Ini untuk tentang pivot table. Okey, kita akan ke bahagian ini pada next video. So hari ini kita pilih blank workbook. Okey, untuk blank workbook apabila kita buka, so ini kita nyatakan sebagai sheet ataupun worksheet ataupun workbook. Kat sini dia namakan dia dah sheet 1. Bila kita buka blank sheet, workbook atau sheet atau workbook, dia akan hanya satu sahaja sheet, okey, di mana A, B, C sehingga tak terkira ini, okey, adalah dinamakan sebagai kolom A, B, C sampailah X, kolom X, F, D. So berapa bilangan saya tak pasti. Okey, patah balik ke home. Okey, untuk 1, 2, 3 dan seterusnya ini, yang ke bawah ini adalah kita namakan sebagai row. Okey, dia bermula 1 sehingga 1,048,576 row. Okey, nak ke atas tekan home, nak ke atas silap. Macam mana saya nak tekan home lah? Tadi boleh. Okey, dia tak pergi. Ya, betul. Tadi boleh. Alright, so saya tekan home ke atas. Okey, so itu adalah istilah bagi kolom dan juga row. Okey, setiap titik kotak yang kita pilih itu, dia akan muncul dengan garisan hijau yang tebal. Okey, dan setiap kotak ini diberi nama seperti ini. Contohnya, ini adalah J11. So dekat sini dia akan nyatakan sel dia J11, iaitu tempat yang kita pilih. Okey, kalau pilih kat sini adalah P9 dan sebagainya. Okey, this is environment keadaan Excel. So semua dalam bentuk kotak. Okey, di ruangan style ini kita boleh type apa sahaja data yang kita hendaki. So menu pun hampir sama. Menu Excel dia lebih kurang sama dengan Word, tetapi dia akan ada certain menu yang dihaskan untuk fungsi di dalam Excel sahaja. Contoh di home, okey, fungsi asas cut copy paste masih sama dengan Word. Bahagian font pun sama, bahagian alignment sama. Cuma dia akan ada extra, iaitu merge and center, ataupun pecahan dia merge and center, merge across, merge cell, unmerge cell. Okey, lepas tu dia akan ada this one middle align, this one adalah top align, this one adalah orientation untuk tag, sudut angle, sudut untuk text, this one adalah rectangle. Okey, dan this one tiada di dalam Word. Yang ni hanya dihaskan untuk Excel. Ni pun sama, style digunakan untuk Excel berbeza dengan style di dalam Word. Ini adalah untuk format cell. Okey, format cell. Yang ini untuk editing field, tak ada di dalam Word. Sort ada di dalam Word untuk fungsi table saja. Insert dia akan berbeza juga.
benda yang sama adalah di sini illustration sama seperti Word, yang lain tidak sama. Okey, yang sini pun sama. Okey, di dalam Word ada, ini pun di dalam Word ada. Okey, page layout. Page layout menjurus kepada setting dokumen kita, kertas, orientation, margin, page layout dan juga print area. Yang ini tiada di dalam Word. Okey, dan formula ini digunakan untuk kita buat olahan data, analisis data dan sebagainya. Data, this one dia melibatkan link data daripada luar dan sebagainya. Review ini untuk kita komen tentang dokumen. View, this one untuk kita tengok dokumen kita. Workbook view sama ada kita nak tengok secara normal. Page break dia akan remark apabila kita apabila page break ini akan page break review ini akan berfungsi apabila kita telah setkan print area dan juga dokumen yang dah siap. Itu adalah keseluruhan mengenai Excel. Okey, saya kembalikan view kepada normal. Okey. So, seterusnya contoh dokumen, contoh data yang kita, apakah dokumen yang kita boleh gunakan untuk Excel diolah. Contoh seperti ini. Ini adalah merupakan satu file attendance pelajar yang di-generate daripada Webex. So, dia akan generate dalam Excel. So, kita boleh call out dan kita boleh check kemunculan pelajar itu mengikut masa. Dia akan logkan masa pelajar tersebut. Okey, saya telah distributekan mengikut sheet, mengikut tarikh hari yang berbeza-beza. This one untuk 11 hari bulan, this one 18, this one 25. Okey, yang ni belum siap lagi datanya. Okey, ataupun kita juga boleh gunakan Excel untuk buat simpan rekod sesuatu. Yang ini adalah rekod pelajar yang mengambil peperiksaan Microsoft Office Specialist. Okey, so ramai 60 pelajar dan yang telah mengambil paper mengikut seperti Word, Excel, PowerPoint, Access dan juga Outlook. So F dengan P ini merujuk kepada lulus dengan fail, dan sini kita akan nak analisis berapa persen yang akan lulus, persen voucher, percentage untuk lulus adalah 58%. Okey, so yang ini adalah bilangan yang fail, bilangan yang lulus. Okey, so ini adalah untuk jumlah yang jumlah pelajar. Okey, kemudian ini adalah percentage bagi paperwork, percentage lulus bagi Excel, percentage lulus bagi PowerPoint, Access dan sebagainya. Alright, siapa lagi saya nak boleh terangkan di sini? So itu adalah pengenalan tentang Excel. So saya balik kepada dokumen kosong semula. Okey. First, perkara yang kita perlu tahu adalah, okey, dengan sheet yang ada, kita boleh tukarkan, renamekan sheet ini kepada nama yang kita suka ataupun hendaki. Okey, kita right click pada sheet 1 ini dan klik pada rename. So we will change, kita akan tukarkan nama itu kepada contoh Ahad. Okey, kita nak tambah lagi satu sheet bernama Isnin. Kita klik pada simbol tambah dan right click. Sheet yang kedua muncul.
sheet yang baru, sheet yang kedua muncul dan kita renamekan dia adalah Isnin. Alright. Ataupun kita juga boleh copy sheet yang sama. Right click, kita move or copy, klik, then kita create a copy, move to the end. Okay, dia akan terletakkan sheet yang baru itu pada sebelah sheet Isnin. Klik Isnin kurungan 2. So ini menunjukkan yang telah disalin daripada sheet Isnin. So kita right click dan kita rename dia kepada Selasa. Okay. So itu adalah cara nak rename worksheet. Yang kedua, sheet ini kita boleh letakkan color mengikut kesukaan kita. Kita pergi right click pada sheet itu pada Ahad, tab color, pilihlah contohnya merah. Okay. Kemudian you klik pada Isnin, sheet Isnin, right click, tab kuning. Selasa pula right click, tab dan biru. Okay. So you akan jumpa terdapat 3 sheet, 3 color yang berbeza. Okay. Selain pada kita mengolah nama, mengolah warna pada tab sheet itu, kita juga boleh dan juga kita boleh tambah sheet, beberapa sheet lagi tadi. Dan selain pada itu, kita boleh delete sheet tersebut. Contoh, saya tambah lagi satu sheet, sheet yang keempat di antara Ahad dengan Isnin. Saya nak padam balik sheet ini ataupun nak buang sheet ini, kita boleh right click dan kita pilih menu delete. So dia akan delete sheet tersebut. Okay. Selain pada itu, kita boleh copy, kita boleh move. Nak move paling mudah, contohnya saya tengah Isnin worksheet, Isnin tengah aktif, kita boleh klik dekat tab Isnin ini dan kita boleh tarik ke depan ataupun kita klik, jangan lepaskan dia, kita bawa ke belakang pun boleh. Okay. So kita boleh gerakkan worksheet, kita boleh deletekan worksheet, kita boleh tambah baru. Okay. So itu adalah basic kita bermain dengan environment Excel. Okay. So perkara basic yang seterusnya adalah bagaimana kita nak masukkan data. Contoh pada sheet Ahad, pada sel A1, saya boleh typekan apa-apa perkataan. Contoh dia, saya tulis nama. Okay. Type sel B1, kita letakkan nombor pendaftaran. Okay. So untuk nama, ruangannya agak sempit, kita boleh besarkan dengan menggunakan mouse dan tarik, ataupun di kolom B, nombor pendaftaran perkataannya panjang, kita boleh besarkan dia dengan menggunakan format. Kita boleh pilih auto fit column width, dia akan besarkan kolom itu bergantung kepada kandungan di dalam sel tersebut, pada kolom tersebut. Okay. So itu adalah cara kita nak masukkan data di dalam sel. Kita boleh resizekan sel. Okay. Contoh, saya boleh tambah satu row lagi di bahagian atas ini dengan right click, insert. Okay. Saya boleh tambah lagi satu, insert. Okay. So dekat sini saya nak nyatakan nama kelas. Contoh, saya namakan DLS 2A. Okay. So saya nak benda ni duduk di tengah-tengah di antara kolom A dan juga kolom B. Saya pilih dua kolom ini, A dan B,
pilih sel A1 dan B1 dan saya klikkan merge and centered. So maka dia akan alignkan perkataan DLS2A itu berada di tengah-tengah. So ini menjadi satu tajuk kepada kolom A dan juga kolom B. So itu adalah resize cell dan juga resize buat merge, dan seterusnya kita nak save. Bagaimana kita nak save file ini? Seperti Word juga, pilih sahaja shortcut di sini save, dan kita boleh browse ke location kita, lokasi kita, contohnya dekat my document, dan kita namakanlah latihan 01. Okey, dan dekat sini save as type file ni kita boleh pilih format Excel yang kita nak gunakan. Okey, Excel workbook adalah merupakan standard bagi file Excel. Namun dia ada lagi yang version yang lama untuk 97 hingga 2003. So recommended pakai yang barulah. Okey, dan kita save. So dia akan simpan dan nama file akan muncul di bahagian atas ini. So itu adalah basic menggunakan Excel.